Kita dah cerita tentang harta yang berwasiat yang telah dilantik pentadbir harta ataupun wasi oleh si mati. Macam mana pula kalau si mati dia berwasiat tapi dia tak melantik pentadbir hartanya? Macam mana waris nak mendapatkan grand probate? Grand probate tu apa? Dan macam mana pula kalau harta yang tidak berwasiat? Kemana harta tu pergi? Macam mana waris nak menuntut? Semua ni Dina akan terangkan dalam part 2. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih bersama Dini. So, berdasarkan persoalan-persoalan tadi, kita nak cerita tentang situasi yang pertama, yang mana seorang tu dia mati meninggalkan harta yang berwasiat tapi tak ada pentadbir harta. Tak ada pentadbir harta. Jadi ke mana si waris ni nak pergi? Sebelum kita pergi jauh, korang pernah terfikir tak kenapa bila melibatkan harta pusaka orang Islam ni, dia melibatkan dua mahkamah yang berbeza, iaitu Mahkamah Tinggi Sivil dan Mahkamah Syariah? Kenapa ya? Baiklah, dekat Malaysia ni kita ada dua kerajaan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, yang mana segala hal ehwal agama Islam terletak di bawah Kerajaan Negeri, masuk dalam senarai ketiga Perlembagaan Persekutuan. Manakala dalam senarai satu, yang mana Kerajaan Persekutuan berkuasa ke atas bidang-bidang dalam senarai satu tu, pun ada menyatakan berkenaan dengan harta pusaka, harta wasiat yang melibatkan orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Jadi sebab itulah yang melibatkan Mahkamah Syariah, iaitu yang di bawah Kerajaan Negeri, dan Mahkamah Tinggi Sivil yang mana ia terletak di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan. Okay, back to the story. Bila seseorang Muslim itu meninggal dunia dan meninggalkan wasiat tapi tanpa pentadbir, ke mana waris nak pergi? Okay, first, sama ada harta si mati tu tak kira lah berapa pun, bawah 2 juta ke atau 2 juta ke, si waris boleh pergi ke Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan grand probate. Grand probate tu apa? Probate tu sendiri adalah bukti kewujudan suatu wasiat tu. Dan grand probate ni waris perlu dapatkan sebagai pemohon untuk melantik diri dia sebagai pentadbir harta wasiat tu. Jadi Mahkamah Tinggi ni akan mengesahkan bahawa probate tu wasiat tu wujud ke tidak berdasarkan bukti-bukti lah. Dan bila dah dapat grand probate, barulah pentadbir ni ataupun waris yang memohon grand probate ni boleh pergi ke Mahkamah Syariah untuk dapatkan pula sijil faraid. Dalam sijil faraid tu adalah senarai waris-waris yang layak untuk mendapatkan harta pusaka. Dan dah settle bahagian wasiat, barulah dibahagikan baki-baki harta tu mengikut faraid. Tu pun dah panjang lebar kan? Panjang pun sebenarnya. Senang je, bila seorang tu mati meninggalkan wasiat, waris pergi ke Mahkamah Tinggi untuk dapatkan grand probate, dapat grand probate, pergi ke Mahkamah Syariah untuk dapatkan sijil faraid dan bahagikan harta mengikut faraid. Senang je kan? Okay, next. Macam mana pula kalau orang yang meninggal tidak meninggalkan wasiat? Okay, bila seorang tu meninggal, dia punya harta automatik akan dibekukan. Jadi nak tak nak, kena ada waris ataupun wakil waris perlu melakukan sesuatu untuk carikan harta tu supaya harta tu boleh dibahagikan kepada waris-waris yang layak. Pertama, waris perlu kenal pasti berapa nilai harta si mati tinggalkan. Okey, harta ni dia terbahagi pada dua, harta alih dengan harta tak alih. Harta alih ni adalah harta yang merangkumi wang simpanan ataupun kereta ataupun saham, share, KWSP dan sebagainya. Dan kalau harta tak alih pula, dia melibatkan rumah, tanah ataupun kebun, dusun, tasik ke apa benda harta yang tak boleh diubah-ubah tu. Harta pusaka pula terbahagi kepada 3, harta pusaka kecil, harta pusaka ringkas dan harta pusaka besar. Pertama, harta pusaka kecil, yang mana si mati meninggalkan harta alih dan harta tak alih yang tidak lebih daripada 2 juta. Dekat sini kita kena pergi ke pejabat tanah. Dan yang kedua, harta ringkas, harta pusaka ringkas, bila mana seorang tu meninggalkan harta alih sahaja tidak lebih daripada RM600,000. Dekat sini kita kena pergi ke Amanah Raya Berhad. Dan akhir sekali, harta pusaka besar, yang mana yang melibatkan harta yang banyak lah. Kalau si mati meninggalkan harta alih sahaja yang lebih daripada RM600,000 ataupun harta alih dan harta tak alih
yang lebih daripada 2 juta ringgit atau harta tak alih sahaja yang lebih daripada 2 juta ringgit. Yang ini semua akan pergi ke mahkamah tinggi. Okey, dekat agensi-agensi ni banyaklah proses yang berlaku. Kalau dekat mahkamah tinggi ni untuk mendapatkan letter of administration. Letter of administration ni ataupun kita panggil LA, dia sama juga macam grant probate. Tapi dia bukan grant probate. Grant probate untuk yang berwasiat, tapi LA ni untuk harta yang tidak berwasiat. Jadi tujuan dia sama untuk mendapatkan kuasa mentadbir harta. Kemudian kalau dekat pusaka kecil dekat pejabat tanah, dia sama ada seorang waris tu dilantik sebagai pentadbir ataupun pegawai pejabat tanah tu sendiri yang mentadbir harta tu. Adalah proses perbicaraan kecil yang berlaku dekat pejabat tanah tu yang melibatkan waris-waris dan orang-orang yang berkelayakan untuk mendapatkan pembahagian secara faraid. Dan akhir sekali dekat amanah raya berhad sama juga. Apabila ada pentadbir harta yang menguruskan harta tu dan membahagikan harta-harta si mati mengikut hukum faraid. Jadi kita dah tengok ketiga-tiga agensi ni. Mana pula pergi mahkamah syariah Apa fungsi mahkamah syariah? Okey, mahkamah syariah ni fungsi dia adalah untuk membuat pengesahan sesuatu wasiat tu sah ataupun tidak. Dan dia berkuasa untuk mengeluarkan sijil faraid. Sebab itulah kalau untuk harta-harta yang tidak berwasiat tu dicadangkan untuk wakil waris tu pergi ke mahkamah syariah dulu untuk dapatkan sijil faraid tu sebelum pergi ke tiga-tiga agensi ni. Sebab at the end semua harta-harta yang tidak berwasiat tu akan dibahagikan mengikut faraid juga. Jadi better dapatkan sijil faraid tu dulu daripada mahkamah syariah. Jadi secara kesimpulannya, wasiat ni bila berlaku pertikaian dari kalangan waris dan si waris ni memfailkan pengesahan wasiat di mahkamah dan mendapati walaupun wasiat tu sah dari segi hukumnya, rukun, syarat semua lengkap, tapi sekiranya ada seorang saja waris yang tak bersetuju, maka wasiat itu terbatal. Bila wasiat dah terbatal, maka harta-hartanya akan dibahagikan mengikut faraid lah atau mengikut muafakat waris-waris. Itu yang lebih penting. Dina harap melalui video ni korang dapat sesuatu ilmu baru berkenaan dengan wasiat menurut perundangan. Jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.